Okey, test mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama aku Naufal Rosli dan aku ingin mengucapkan terima kasih kepada korang sebab sudi untuk klik video aku. Seperti mana yang hampa dah tengok dekat tajuk video ni, aku akan terus straight to the point. Aku akan bagi beberapa tips ataupun tricks untuk improve korang punya video making. Tak kisahlah siapa-siapa yang baru nak start buat video, tak kisahlah kalau hampa guna kamera DSLR, phone, either way. Jadi idea untuk aku share video ni sebenarnya datang daripada waktu aku tengah buat job pada awal bulan hari tu. Waktu aku tengah buat job tu, aku adalah buat vlog sikit, tapi vlog tu tak cukup panjang untuk aku dijadikan vlog lah, dalam 2 minit je sebab aku punya footage tak banyak. Mungkin sebab aku tak sempat sama untuk shoot vlog dan shoot job tu. Jadi aku buatkan video tips ni untuk share ke hampa beberapa tips. Sambil tu aku akan selitkan video yang 2 minit vlog yang tak jadi tu dalam video ni. Okay, hi guys, Assalamualaikum. Apa khabar? Lama dah tak jumpa, lama dah aku tak buat vlog ni. Okay, so hari ni aku ada job. Kalau hampa tengok aku sekarang pakai tak ada lawa mana, tapi itulah ada job yang senang ni. Okay, jadi sekarang aku dah kat PKNS Bangi. PKNS Bangi ni lah kat 3 rooftop buat event kat sini. Ini adalah first job aku selepas PKP. Punyalah aku sibuk, aku tak sempat nak buat konten, aku tak sempat nak buat apa pun. So enjoy the vlog. Okay. Okay guys, apa yang menariknya hari ini, aku bukannya buat job foto, tapi apa yang aku buat adalah job video. Memandangkan aku ni baru je start untuk buat video, aku belum ada lagi gimbal ataupun stabilizer. Jadi apa yang menariknya hari ini, aku shoot handheld. Aku tak ada gimbal, tak ada stabilizer. So kita tengok apa hasilnya. Aku pun tak tahu apa hasilnya nanti. Tengoklah macam mana dia pergi bila aku shoot handheld. Okay, tengoklah dulu macam mana hasil dia nanti. Okay, jadi macam mana vlog tu memang pendek gila. Beberapa footage je ada, dalam 3-4 footage je ada. Aku cut. So jadi pendek. Tapi tak apa, aku akan share sikit lah sneak peek hasil aku punya video waktu aku job itu. Okay, jadi kita terus straight to the point, terus kepada kita punya tips dan tricks macam mana kita nak shoot video handheld. Okay, so tips yang pertama ialah korang kena kepitkan tangan. Okey, kepitkan tangan apabila korang tengah shoot video. Okey, bila korang kepitkan tangan, pergerakan kamera akan mengikut pergerakan badan. Jadi kita akan terus masuk ke poin yang kedua, kita akan terus kurangkan pergerakan ataupun minimalkan pergerakan. Bila kita kepitkan tangan, kita punya pergerakan akan jadi kurang. Sebab apa? Sebab bila kita kepitkan tangan, lengan hampa akan terus lekat kat badan. Jadi kat situ dapat meminimalkan pergerakan. Jadi bila dua benda ni hampa buat untuk awal-awal, okey, video hampa akan menjadi lebih stabil dan kurang bergegar. Okey, poin yang ketiga, guna slow mo ataupun guna frame rate yang tinggi. Contoh, kalau hampa punya kamera ataupun phone ada setting 60 fps ataupun 120, tu untuk kamera dan phone yang lebih advance lah, yang lebih mahal. Jadi kalau phone ataupun kamera hampa dah ada dua setting ni, video hampa akan lebih smooth, kurang bergegar. Contoh, hampa nak buat B-roll. Okey, bila hampa pakai 60 frame per second ataupun 120, bila hampa dalam editing, contoh 60 frame, kita nak slowkan dia, hampa slowkan speed duration tu to 50%. So dia akan jadi lebih kurang 120. Jadi bila hampa shoot dalam frame rate yang tinggi, kuranglah gegaran ketika hampa nak buat video. Yang keempat ni aku tahu, mungkin antara videographer kat luar sana mungkin ada yang tak suka pakai, tapi ia adalah tools yang amat berguna bagi siapa-siapa yang baru nak mula. Okey, baru nak mula dan baru nak start buat video, iaitu hampa kena ada strap. Okey, strap tu kalau hampa beli DSLR mesti dah ada strap tu dalam kotak dia. Jadi guna aja strap tu amat berguna bila hampa nak buat video. Contoh, video tu just untuk panning. Okey, bila video panning, hampa pegang, bagi cekang ataupun bagi tegang strap tu. Okey, bagi tegang strap tu supaya bila hampa buat panning shot, dia akan lebih smooth. Sebab hampa dah lock hampa punya
tangan dekat badan, hampa dah tarik hampa punya strap bagi cekang ataupun bagi tegang, so dia dah kurang dah pergerakan. Okey, yang ada cuma fokuskan pergerakan untuk shot hampa. Contoh shot panning atas ke bawah, beratas ke bawah, gerakkan badan, jangan gerakkan tangan. Bila hampa gerakkan tangan, tangan kita ni bergoyang-goyang, dia tak sama lah. Jadi bila hampa lock tangan hampa dekat badan, hampa akan sama-sama turun macam tu. Ataupun nak panning ke apakah, terus badan yang akan bergerak. Okey, tips yang kelima. Okey, tips yang kelima ni juga melibatkan aksesori tambahan, tapi tak semahal gimbal ataupun stabilizer. Mungkin benda ni hampa dah ada dekat rumah, iaitu menggunakan monopod ataupun mini tripod. Alah, monopod yang hampa pakai untuk selfie. Bila hampa bercuti, mesti hampa nak monopod selfie dengan family hampa kan. Itulah monopod, itulah monopod yang aku maksudkan. Macam mana maksud aku kalau menggunakan monopod boleh menstabilkan video hampa? Untuk monopod, bila ditarik dia ada lock. So bila dah tarik tu, lock kan. Bila dah lock, pacakkan phone ataupun kamera hampa. Okey, bila dah pacakkan phone ataupun kamera, sama juga konsep dia untuk buat panning kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas, tak kisah, tak ada masalah. Dan juga hampa boleh buat follow shot. Contoh hampa nak buat shot orang berjalan, nak shotkan kaki. Jadi dengan adanya monopod, dia kelebihan sebab dia panjang, so dia boleh ambil shot kaki, boleh follow. Mungkin ada gegaran, yes, tak dinafikan mungkin ada gegaran sedikit sebanyak, tapi bila adanya monopod dan menggunakan beberapa tips yang aku dah share tadi, dia mungkin akan dapat kurangkan sikit. Jadi kepitkan tangan, pegang monopod, okey, dan teruskan shoot. Itu adalah tips yang kelima. Okey, tapi aku ada satu bonus tips untuk apa, iaitu cara berjalan. Okey, contoh hampa nak buat shot untuk berjalan ataupun follow shot nak ikut orang dan sebagainya, cara berjalan hampa perlu direndahkan sikit, kiranya macam ninja lah, supaya kurang impact. Kalau hampa jalan straight kerah macam tu, memang gegaran tu mungkin akan ada lebih. Tapi kalau rendahkan sikit badan hampa, supaya kaki hampa tu jadi macam absorber lah. Jadi bila hampa buat macam tu, dia dapatlah kurangkan lagi gegaran dalam video hampa. Okey guys, itu sahaja untuk video kali ni, dan aku harap apa yang aku share ni dapat juga membantu sedikit sebanyak hampa dalam improve hampa punya video making dan apa sahaja video yang hampa buat lah. Jadi itu sahaja dari aku. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi tengok video aku daripada awal tadi, aku boleh tengok sampailah sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Yang penting jangan lupa like, share dan subscribe ke channel aku ini, dan sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.